Biasa kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan menadahkan tangan, berdoa, memohon taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita merupakan ilmu yang penuh dengan barakah, ilmu yang menerangi perjalanan hidup kita, ilmu yang membawa kita lebih hampir kepadanya, ilmu yang mendatangkan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kita hinggalah sampai saatnya nanti kita kembali kepadanya pada hari perhitungan. Dengan niat dan doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kepada Allah sekalian, malam ini sekali lagi kita dapat anugerah daripada Allah, kelapangan masa, kesihatan tubuh badan kita, dapat kita bertemu untuk kita meneruskan. InsyaAllah kita perhatikan ayat-ayat sambungan kepada apa yang telah kita tentangkan minggu lalu ya. Minggu lalu kita cerita tentang apa? Tentang sayur ya. Kita lepas cerita pasal sayur, timun lah, kacang lah, bawang lah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni hamba yang bersyukur. Banyak Allah kasih pada kita. Kalau hati tidak tahu bersyukur, yang ada depan mata tak nampak, yang dah masuk tekak pun lupa. Tapi yang tak ada, yang dia nampak pada orang lain, itu yang selalu dicemburui. Manusia bila hatinya tidak ada syukur, hidupnya tak tenang, gelisah selalu, tak puas selalu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit tidak tahu bersyukur di atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, itu kita baca kemarin tentang sayur. Tuan-tuan, kita kan masih dalam surah apa namanya? Al-Baqarah. Apa makna Baqarah? Lembu. Kemarin kan ada kisah yang ketika peninggalannya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel kan menyembah patung anak lembu. Agak-agak kuatlah surah Al-Baqarah ini dinamakan Al-Baqarah, surah lembu, kerana kisah patung anak lembu juga atau bukan? Bukan ya? Kalau bukan, tapi kisah lembu yang mana? Oh, ada satu lembu. Wah, ada lagi satu lembu. Itu kemarin patung aja, ya kan? Ada satu lagi kisah lembu, betul-betul punya lembu. Ya, itu insyaAllah kita akan lihat. Kita lompat sedikit daripada apa yang telah kita selesaikan kemarin. InsyaAllah kita akan lihat ayat yang menceritakan tentang penyembelihan lembu betina. Itu kita boleh lihat bermula daripada ayat 67. Jadi insyaAllah malam ini kita baca ayat agak panjang, walaupun ceritanya mudah kita fahami dan ringkas, tapi banyak dengan 67, 68, 69, 70, 71 ya. Itu kisah tentang lembu. Tapi sebelum kita masuk bab lembu, daripada sayur kita pindah ke lembu, tengah-tengah ada cerita pasal kera. Macam cerita zoo lah gitu. Nak cerita lembu, kita singgah tengok cerita kera dulu. Tahu kera? Monyet yang ada kaitan dengan ikan. Lah, nampak?
Kita singgah sekejap cerita tentang monyet yang ada kaitan tentang ikan. Itu kita lihat dalam 2 ayat 65 dengan 66 secara ringkas, ya. Jadi dalam 2 ayat itu baru kita masuk kisah tentang lembu betina yang mana menjadi asal usul surah ini dinamakan sebagai surah Al-Baqarah. Ojo turu ya, tahu ojo turu? Jangan tidur ya. Ayat 65. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, dan sungguh benar kamu telah pun mengetahui. Kamu ini siapa kata? Bani Israel. Ayat ditujukan kepada Bani Israel, tetapi menjadi pengajaran kepada kita. Kalau ayat ditujukan kepada Bani Israel, tidak ada pengajaran pada kita, Allah tak masukkan dalam Al-Quran menjadi kitab yang diwajibkan kepada umat Islam, ya kan? Wahai Bani Israel, kamu telah pun mengetahui tentang apa? Alladzina i'tadaw minkum fis sabti, orang-orang yang telah melanggar peraturan. Alladzina i'tadaw, melampaui batas. You have heard the stories of those who transgress, yang telah melampaui batas, melanggar peraturan. Peraturan apa? Fisabdi, hari Sabtu. Hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami telah berkata kepada mereka, kunu, jadilah kamu qiradatan khasi'in. Qiradah, jadilah kamu kera-kera, monyet-monyet khasi'in. Apa makna khasi'in? Yang hina. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi. Ayat ini diturunkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara kepada umat Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kamu semua tak tahu cerita datuk nenek moyang kamu dulu, ya. Ada satu golongan daripada mereka yang telah melanggar peraturan hari Sabtu. Peraturannya apa? Peraturan semua dah pernah dengar, ya kan? Peraturan hari Sabtu ialah tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar, mengusahakan apa pun yang boleh dibuat pada hari-hari yang lain. Terutama dalam kisah ini tidak boleh keluar tangkap ikan. Ini kisah ketika ada segolongan Bani Israel yang merupakan nelayan. Mereka tinggal di pinggiran laut, di tepi laut. Nelayan, kerjanya tangkap ikan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Sabtu tak boleh. Dan hari Sabtu tak boleh tangkap ikan ini bukan khusus kepada Bani Israel yang tinggal di laut ataupun tepi laut pada waktu itu, sebab dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israel, orang-orang Yahudi, hari Sabtu itu hari ibadat, hari kesyukuran, hari bersama keluarga, hari tidak boleh bekerja. Kalau nelayan, Sabtu tak boleh tangkap ikan. Kalau peladang, hari Sabtu tak boleh turun kebun. Apa saja pekerjaan. Sebab itu orang-orang Yahudi hari Sabtu tak boleh kacau dia. Saudara-saudara yang kerja, katalah ada sahabat-sahabat, kawan-kawan sekerja daripada kalangan orang Yahudi, katalah itu kalau buat kita buat majlis walimah hari Sabtu, jemputlah macam mana pun dia tak datang.
Sebab tak boleh. Hari Sabtu tu tak boleh buat apa-apa pun, malam masak pun tak boleh. Tuan-tuan, dalam bahasa mereka biasa sebut sekarang orang Yahudi kata Sabat, S-A-B-B-A-T-H, hari Sabtu. Dia bermula beberapa minit sebelum tenggelam matahari hari Jumaat. Jadi semua kerja rumah kena siapkan sebelum tenggelam matahari hari Jumaat. Ikut amalan sebahagian lebih kurang dalam 18 minit, 20 minit, ada kata lebih kurang 35 minit atau 38 minit. Dia ada kiraan waktu dia lah. Mula sahaja saat itu hari Jumaat tenggelam matahari, maka lampu dipadam. Cuma hidupkan lilin sahaja. Sebab itu kalau kita lihat di kalangan orang Yahudi yang ortodoks yang sangat-sangat tradisional, sepanjang hari Sabtu malah hidupkan lampu tak boleh. Switch on tu tak boleh. Pasal bila switch on dah kira hidupkan, menyalakan api selain dari apa yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau yang ortodoks tak, kalau yang dah modern sikit, untuk hidupkan switch lampu tak masalah, yang tak boleh keluar kerja. Ya kan? Tapi begitu sekali sampaikan, kalau ikut yang keras pandangannya, hidupkan lampu, matikan lampu, switch tu tak boleh. Tak boleh buat apa-apa, cuma hidupkan dengan apa ni, zikir dia, dengan ibadat dia. Dia ada 3 jamuan yang utama. Sebelah malam Jumaat itu ada makan makan yang kita kata termasuk menyambut meraihkan hari Sabtu. Nanti hari Sabtunya sebelah siang ada dengan Sabtu petang, itu 3 kali makan utama. Keluarga mesti berkumpul. Hari Sabtu pergi ke tempat ibadat mereka, ya. Kalau ikut yang ortodoks, yang tradisional tu, yang keras, malah hari Sabtu itu nak ke mana-mana tak boleh kayu basikal pun, apatah lagi naik kereta tak boleh, kena jalan kaki. Itu sekali, ya, hari untuk mereka beribadat semata. Jadi kerana itu pada hari Sabtu datang cobaan. Pada satu masa itu, zaman tersebut, ada satu golongan orang-orang Bani Israel yang menjadi nelayan. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan, tapi Allah puji mereka dengan menjadikan ikan pada hari Sabtu itu banyak timbul. Ikan pun main-main kan, dengan tersemit keluar kena tangkap, Selasa kena tangkap. Hari Sabtu bagus, mainlah kat permukaan kita. Tak ada orang nak tangkap, pasal memang tak diizinkan, tak dibenarkan tangkap ikan hari Sabtu. Mana tak menggeram orang-orang Yahudi pada maju. Bila tengok ikan muncul hari Sabtu, hari lain susah nak tangkap. Lalu sebahagian daripada mereka datang makan. Tak buat apa? Hari Jumaat sebelum tenggelam matahari, pasang perangkap, buatkan macam lubuk sedikit, supaya bila banyak ikan hari Sabtu masuk dalam lubuk tadi, masuk dalam perangkap tadi, kita tak pergi tangkap ikan Ustaz hari Sabtu. Okay? Kita dulu ibadat kat rumah, baca Taurat, doa, duduk dengan keluarga, tulis bayar, mana ada tangkap ikan, tapi ikannya masuk perangkap. Hari Minggu senyum lebar dia, datang ikan ambil aja, ikan dah masuk, ya kan? Itu tidak diterima oleh Allah. Sebab tujuannya ialah hari Sabtu ingatannya harus, hatinya hanya kepada Tuhan. Walaupun tubuh badannya tak pergi turun ke laut, tapi hatinya ingat ikan. Nampak? Ada hilang digunakan, dan mereka menyangka mereka lebih pandai daripada Tuhan. Nampak tu? Jadi Allah turunkan balasan. Apa kata Allah di sini? Faqulna lahum, maka kami, yakni Allah, berkata kepada mereka, kunu, jadilah kamu apa? Qiradatan, kera-kera yang hina. Jadi monyet buat Allah. Tapi this part of evolution, Darwin tak boleh cerita lah. Darwin cerita dulu kera berubah jadi manusia. Yang satu jenis manusia, satu kumpulan berubah jadi kera. Darwin tak cerita. Cuma di sini para ulama tafsir ada beberapa pandangan.
Pandangan pertama mengatakan bila Allah sebut kamu jadi kera lah, maka betul-betul mereka berubah menjadi binatang yang namanya kera. Berubah lah, keluar bulunya macam kera. Kita malu sebab tidak berbulu, berbulu, giginya tajam, tangannya panjang, keluar ekornya, ya kan? Tak boleh bercakap, jadi kera betul. Physically, literally jadi monyet. Itu satu pandangan. Tetapi ada pandangan yang kedua. Ada ulama tafsir mengatakan ayat ini dia umpama ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah ada ayat Allah menyebut Mathalul ladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surah Al-Jumu'ah. Allah kata perumpamaan sebahagian orang-orang Yahudi itu yang Allah serahkan, Allah turunkan, Allah pikulkan menjadi amanah kepada mereka untuk membawa kitab Taurat, tapi mereka tak bawa betul-betul. Mereka dapat Taurat, dapat ayat daripada Tuhan, dapat kitab daripada Allah, tapi mereka tak pegang. Mereka tak amanah, mereka tidak ikut perintah dalam kitab Taurat, mereka tidak taat kepada ayat-ayat Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Maka Allah mengatakan umpama mereka itu adalah umpama keldai. Lah, maksud kita keldai pula. Banyak betul binatang malam ini. Umpama keldai, di mana keldai itu dipikulkan atasnya apa sahaja, termasuklah pikulkan buku pun di bawah. Dipikulkan kitab tu bawa aja, berat macam mana selagi dia boleh pikul, dia pikul. Tapi keldai bawa buku dia tak faham ke dalam, ya kan? Keldai bawa buku tak terbaca. Buku penuh dengan ilmu, ilmunya tak sampai ke dalam akal dia, walaupun tubuh dia memikul buku, memikul ilmu. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang pikul kitab daripada Allah tapi tidak taat umpama keldai. Bukan ceritanya orang itu jadi keldai, tak, perumpamaan. Jadi sebagian ahli tafsir kata cerita berubah menjadi kera ini bukan betul-betul jadi monyet, tidak, tetapi mereka berubah perangainya jadi perangai monyet, dan itu merupakan satu penghinaan kepada mereka. Berubah jadi kera. Tak tahu, tidak diceritakan dan tidak diperincikan berubah jadi kera itu perangainya macam mana. Mungkin jalan lagi dari macam jalan kera, tak boleh bercakap, suara jadi suara kera sahaja. Mungkin. Ini dua pandangan terpulang pada kita. Sebab tidak ada hadis yang sahih, yang kuat boleh kita jadikan sandaran untuk menentukan cuma satu tafsir tadi yang betul dan yang lagi satu itu tafsir yang tidak tepat. Kalau ada hadis Nabi SAW yang jelas sahih, Nabi kata maksud mereka berubah jadi kera ikut ayat Allah ini ialah betul-betul tubuh mereka, rupa mereka dan bukan manusia lagi, dah jadi kera sama sekali. Kalau ada hadisnya kita pegang itulah. Kan tak ada. Bila tak ada, ulama ada dua tafsiran terpulang kita. Cuma yang satu saya nak sebut, itu satu perkara yang telah berlaku dalam sejarah Bani Israel. Kita baca dan seperti mana biasa saya tekankan, kita ambil iktibar untuk ini. Kalaupun kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingkar dengan perintah Allah, bila kita ini mempermainkan hukum Allah, kalaupun kita tidak berubah rupa dan bentuk menjadi kera, tetapi tidak mustahil perangai kita akan diubah menjadi perangai kera. Kalau hatinya Allah uji, kalau hatinya itu ditambah dosa, hitam ditambah dosa, makin banyak hitam, tidak di pohon taubat kepada Allah, terus keras hatinya, tak mustahil kan orang yang mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah perangai boleh berubah jadi perangai kera? Ada kan? Apa kata Profesor Hamka? Profesor Hamka dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar,
Dia kata, perhatikan kerai. Kerai ini satunya, dia kalau lapar, dia masuk ke buluran. Mana dia peduli? Orang punya ke, siapa punya ke. Dia kalau tak, dia masuk. Letaklah pagar, padahal tak boleh masuk. Kerai kalau masuk, tuan-tuan, katalah dia masuk kebun jagung, ataupun dia masuk kebun tebu, ataupun katalah masuk kebun apa tu ubi, ya kan? Dia bukan ambil mana yang dia nak je tuan. Kerana kalau datang dia bukan sendiri-sendiri, dia satu pasukan datang. Kalau datang ramai-ramai, buat kumalan, kat kampung, tuan punya kebun kalau tak ada, dia kalau nak makan jagungnya, dia bukan makan jagungnya aja. Kalau dia nak pisang, bukan pisangnya aja yang dia ambil. Pokok-pokoknya rosak, habis. Kebun tu hancur, pokok jagung tu habis dah. Ubi tu rosak, pokoknya semua dah. Pisang tu dengan batang-batangnya tumpang kalau dikerjakan monyet kera kita. Tengok ya. Dia kalau masuk, dia kalau dah nampak, dia tak kisah macam bunyi. Letak halangan pagar pun dia masuk juga. Dua. Dia kalau dah tak sesuatu bukan benda tu aja dia ambil. Yang ada kat situ semua rosak sekali. Tiga. Nampak tak? Ini cerita pasal apa ni? Cerita pasal kera ke? Cerita pasal orang ni? Nombor 4, monyet ni tuan, dia kalau makan, kalau manusia ni kalau dah setahun 3 kali tak berhenti juga lah yang kenyang. Monyet kalau makan tak tahu kenyang, perut berbulan itu bangun gelombung, tak berhenti makan. Dia cuma akan berhenti bila dia makan, dia dah penuh, tetap sumbat juga sampai lehernya kembung, sampai kat sini makanannya, sampai perutnya penuh, sampai dah tak boleh masuk mulut lagi baru dia berhenti. Terang, makannya tak cukup sikit. Bukan makan untuk hilangkan lapar. Kalau hilangkan lapar, perutnya tak sempat gelembung, dia berhenti, pasal tak lapar lagi, ya kan? Terpuncit, perut dah penuh, tak apa sumbat pasal sini polisi. Dia dah penuh, mulut polisi, mulut dah tak boleh masuk, baru berhenti. Cerita pasal apa? Monyet ke orang. Tuan, kera ni bila diketahuan tuan punya kebun, kan dikejar, dengan campur, dengan parang, dengan barang atau kayu, kejar. Lari tak dia? Lari. Tapi tuan, kalau orang kat kampung dia tahu beza monyet, katalah dengan satu lagi binatang suka masuk kebun. Babi hutan, kan? Babi hutan kalau masuk, ketahuan pemilik kebun, dikejar, lari terus hilang. Lari terus hilang, masuk hutan dah tak nampak lagi dah. Monyet dah. Dikejar, dia lari luar pagar, dia tak terus masuk hutan. Nampak ada selamat jauh, dia duduk, dia hadap kita balik. Dia hadap kita. Sengih nampak gigi lagi tuan. Itu monyet dah. Kalau bagi hutan, dikejar, lari, takut, lari terus. Monyet dah. Lari keluar pagar, orang tu kat sini, dia tahu orang dah berhenti kat ujung sana, dia berhenti. Dia duduk ngadap kita. Senyum dia. Cerita tentang kera. Ada tak manusia yang perangainya seperti ini? Manusia kalau dah datang perasaan tamak sampai peringkat menjadi seperti kera, buruknya macam tu. Dia kalau dah datang tamak, dia tak kisah siapa punya. Bukan aku punya pun aku nak juga. Orang letak macam-macam hadangan pun dia akan cari jalan untuk dapat juga. Sedangkan bank boleh kita rompak.
ATM mesin tu boleh tarik dengan lori sampai pecah untuk bola di ATM mesin tu. Kemudian bila dah datang tamat, kalau dah ambil benda yang dia dah, bukan benda yang dia dah, misalnya dia ambil yang berkaitan dengan semua, habis binasakan dia, hancur, rosak, binasa semua. Kemudian ambilnya bukan sikit-sikit. Kemudian suka mentertawakan orang dah tamat, hilang rasa malu, akan mentertawakan orang yang menjadi mangsa korban ketamakan dia tadi. Ya, kita pilih tiba-tiba kita baca seperti ini. Besar hikmah Allah Subhanahu wa taala pilih mengubah mereka itu menjadi kera. Rupa-rupanya banyak sifat-sifat kera yang buruk kalau kita tidak hati-hati melekat dalam kehidupan dan dalam diri kita. Jangan jadi kera dah monyet, apa tak lagi. Tuan, kalau dah namanya manusia jadi monyet, kita tak? Saya tanya, kalau dah manusia dah berubah menjadi kera, sama ada rupanya maupun perangainya, kita tak? Kita. Tapi Allah kata, kunu kiradah, jadilah kera. Tak berhenti kat kiradah. Kau tengok ayat, kunu kiradatan, jadilah kamu kera. Kalau Allah berhenti sampai situ, maknanya dah hina tu, hina dah. Tapi Allah kata kiradatan apa? Kiradatan khasi'in, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ada kera tak hina kalau dalam ukuran standard manusia? Kera hina kalau dibandingkan dengan manusia. Allah kata kera yang hina, double confirm hina ini. Katanya, kalau namanya kera, perangainya macam yang kita sebut tadi, tamaknya, ganasnya, rosaknya, ya kan? Kalau memang kera yang buat, patut tak? Saya tanya, kalau memang monyet yang buat macam tu, patut tak? Memang dia kerja dia perangai dia Allah, dan memang kalau kera macam tu, ya kan? Tapi kalau manusia perangai macam tu, cuba pergi zoo, tengok kera. Bayangkan kat sebelah ada muka kita yang perangai macam tu juga. Tengok mana lagi kita yang ada. Antara kera yang perangai macam tu dengan kita yang perangai macam tu, siapa lagi hina? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab tentang hati, tentang akhlak, tentang jiwa, di antara penyakit-penyakit hati yang mesti dibuang daripada jiwa seorang mukmin, sifat apa? Tamak. Ini balasan kepada segolongan Bani Israel pasal tamak. Hari Sabtu Allah dah kata jangan tangkap ikan, dah juga tamak tak? Ya, tapi manusia Allah jadikan kan hatinya suka pada dunia, ya? Suka pada harta, suka pada kemewahan. Manusia memang Allah jadikan ujian untuk kita. Dalam hati kita ini kalau tak betul-betul kita jaga, wah tak cukup dengan apa yang kita ada, ya kan? Kena jaga dengan aman. Ada fitrah kita, kalau kita rasakan saya tak boleh dah Ustaz, saya memang dah sudah jadi berguru, tak boleh tengok, tak mesti saya tak. Itu kena jagalah, ya. Apa yang buruk kita buang, walaupun kita kata itu mungkin dah ada dalam hati kita, tak kena buang. Itulah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka kami jadikan peristiwa itu, kejadian itu sebagai apa? Sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa? Lima baina yadayha, peringatan kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Begitu juga wa ma khalfaha, menjadi peringatan kepada manusia dan kaum
umat yang datang selepas itu. Ya kan? Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi peringatan yang keras bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka yang ada di situ melihat kejadian tersebut mudah-mudahan menjadi pengajaran. Umat yang datang kemudian, generasi kemudian, mudah-mudahan ambil itu sebagai pengajaran. Dan bagi orang yang bertakwa khususnya, ambil itu sebagai satu mau'izah, sebagai peringatan yang tegas, amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna. Bukan semua yang ada pada masa itu diubah menjadi kera. Sebab kalau semua dah berubah jadi kera, Allah turunkan azab semua berubah jadi kera, takkan Allah kata menjadi pengajaran kepada orang yang ada pada zaman itu di tempat itu. Ya kan? Sebahagian berubah menjadi kera, yang tidak berubah menjadi kera menjadi peringatan untuknya. Ya, sebab itu para ulama mengatakan kalau kita baca tafsiran, bukan semua sebenarnya yang buat kesalahan itu. Sebahagian masih takut nak dengar perintah Allah. Dia tak buat, tak tangkap ikan, tak pasang perangkap pun hari satu di kalangan Bani Israel. Bukan semua buat, sebahagian yang degil saja. Ya kan? Saya nak sebut tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan ikuti sebahagian penceramah kadang-kadang, kalau bukan penceramah kawasan kita, rantau kita, mungkin ada sebagian penceramah dari tempat lain. Kadang-kadang bila buat ulasan bercerita tentang orang-orang Yahudi, saking benci dan marah kepada orang Yahudi, mungkin dia teringat suasana dunia, konflik krisis yang tertentu, kezaliman, penganiayaan yang berlaku. Ada sebagian orang mengatakan Yahudi laknat ni memang keturunan itu semua keturunan dan keturunan monyet dan kera. Tidak, moyang mereka kera, betul jadi macam ni lah tuan-tuan. Kita ini ya, saya nak sebut, kita diajar oleh Nabi SAW, kalau marah, kawal perasaan marah kita. Dan kalau marah macam mana pun, jangan sampai ataupun dibiarkan menjadi kebencian. Kerana bila sudah marah tidak terkawal, timbul kebencian, kita hilang keinsafan dan keadilan. Orang kalau marah sebagian marah tidak ada adil lagi. Marahnya itu sampai hilang pertimbangan. Allah jadikan manusia punya perasaan marah, ya kan? Tapi ada pesanan Nabi SAW kepada sahabat dan kepada kita umatnya, la taghdab, jangan marah, jangan. Macam mana ya Rasulullah kita minta nak marah? Sedangkan perasaan marah itu natural, memang ada. Orang macam mana pun yang baik, sebaik-baik rusak matris pun ada marah juga tahu. Marah, ya kan? Tapi maksud Nabi jangan sampai kita hilang pertimbangan bila datang marah. Kewarasan kita mesti tetap ada. Dan bila marah sekalipun, jangan sampai tidak bersifat adil. Kita baca kisah ini tentang mereka itu diubah oleh Allah sebagai hukuman, berubah menjadi kera. Tapi jangan pula saking marahnya kita pada hari ini, pada zaman kita, semua Yahudi memang macam itu. Yahudi semuanya itu keturunan kera. Lagi kalau sebahagian tafsir mengatakan bukan setakat kera, mana sebahagian jadi khinzir. Ini keturunan kera dan khinzir. Yang pertama kita lihat ayat tadi. Bukan semua Bani Israel masa itu diubah menjadi kera. Bukan semua. Allah kata peristiwa itu berlaku supaya juga menjadi pengajaran kepada mereka yang ada pada waktu itu, di tempat itu. Nampak tak? Sebahagiannya tidak berubah jadi kera, sebahagiannya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak kata sekarang ni semua Yahudi itu keturunan kera? Tak boleh, tak kena. Nampak tak? Ini saya bukan kata sahabat Timur memang dia pro Yahudi. Bukan pasal pro Yahudi, bukan pro anti. Kita nak kata kita menghadapi krisis apa pun, konflik apa pun, isu apa pun, kadang-kadang hati kita marah melihat ketidakadilan berlaku. Tapi jangan sampai kemarahan kita membuat kita hilang pertimbangan, kita bersifat tidak adil. Tak boleh. Apa tak?
Nomor satu, saya katakan tadi, ucapan itu tidak wajar. Sebab bukan semua Yahudi zaman itu telah berubah menjadi kera. Nomor dua, kita bacalah tafsiran para ulama. Hatta ahli tafsir yang mengatakan mereka itu diubah menjadi kera, maknanya betul-betul menjadi monyet dan kera, bukan perangai saja. Memang betul-betul jadi monyet dan kera. Para ulama tafsir mengatakan, disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, disebut malah oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir. Dan kita tahu Imam Asy-Syaukani, bagi orang yang pelajari ilmu tafsir, Imam Asy-Syaukani seorang imam yang cukup jaga tafsirannya. Dia tidak menerima sembarang riwayat. Kan? Ada ahli tafsir yang tafsirannya bermacam-macam rupa. Ada macam-macam kita mazhab. Dalam bab fikih ya, kita ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu ada perbezaan. Dalam ilmu tafsir, ulama tafsir pun ada mazhab-mazhabnya. Imam Asy-Syaukani seorang ahli tafsir yang cukup jaga dalam tafsirannya, dia tak ambil sembarang tafsiran. Mana tafsiran riwayat yang tidak ada sandaran dia tak nak pakai. Dia strict. Ya kan? Itu pun Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir dalam ilmu tafsir ini sudah mengatakan, orang yang berpendapat bahawa Bani Israel sebahagian yang diubah menjadi kera sekalipun, dia kata mereka tidak meninggalkan keturunan. Yang akan jadi kera itu dah tak ada keturunan lagi. Dia sebut, dia kata, lam ya'ish masihun qattu akthar min thalathati ayyam. Lam yakul wa lam yashrab wa lam yansib. Dia sebut, tidak ada mana-mana yang diubah oleh Allah. Kisah kera yang diubah, masih yang dah diubah. Tidak ada mana-mana daripada mereka yang hidupnya lebih daripada 3 hari. Maknanya bila dah berubah jadi kera, paling lama 3 hari mati dah. Jadi kisah yang Bani Israel kalau diubah jadi kera, paling lama 3 hari mati. Kenapa? Dia kata lam ya'kul, sepanjang jadi kera itu dia tak boleh makan, tak boleh makan. Walam yashrab, tak boleh minum. Walam yansir, dan yansir dia tidak bersatu. Yang jantan tak cari betina, betina tak cari jantan, macam mana? Monyet tu pun bingung tu berarti. Aku kemarin bukan macam ni, tiba-tiba dah jadi monyet ni. Nak makan pun dah tak ada selera, minum pun tak boleh, nak bersatu jantan betina pun tidak. Maka sebab itu beliau mengatakan, yang diubah jadi kera ini mereka tidak meninggalkan sebarang keturunan. Nampak tak? Jadi kita ini sekarang kita benci macam mana pun dengan mungkin satu-satu bangsa, dengan satu-satu kumpulan manusia. Kita melihat mungkin dalam peristiwa yang berlaku pada hari ini ada ketidakadilan yang mereka lakukan. Marah kita biar marah yang ada pertimbangan kewarasan. Bukan kita cakap sembarang, oh ini memang kena laknat semua ni. Jadi bangsa ni memang keturunan, tak cakap pun, keturunan kera dan khinzir lah. Sebab khinzir itu sopan sikit, takut keluar yang jangan begitulah. Kita objektif, ya. Mana mereka buat salah, kita sebut sebagai satu kesalahan, kita atasi dan kita tak ikut kesalahan. Tapi tak pun rata pada semua. Maka kalau ada satu katalah dulu kampung, ya kan? Masa duduk kampung ni mungkin ada jiran tertentu entah apa pasal kebun ke, entah pasal rumah ke, entah apa, entah bergaduh keluarga kita dengan keluarga dia mungkin, ya kan? Tapi dah 20-30 tahun sekarang jumpa kat majlis kahwin, tak ada cucunya, ya kan, tak ada anaknya. Kita marah itu memang marah dengan mak orang tuanya, dengan datuknya. Tapi sekarang apa hak kita orang ni semua sama, ni cucu ketemu tujuh keturunan memang macam itu. Marah memang kita marah. Mungkin salah mak dia, salah datuk dia, tapi biar ada keimanan kita itu menjadi peringatan kepada kita. Jadi yang memandu dan membimbing kita, ya, supaya orang beriman itu, sebab Nabi kata la taghdab, jangan marah. Bukan jangan langsung ada perasaan marah, itu mustahil.
Jangan sampai hilang pertimbangan berani perasaan mana. Ya, Allah Ta'ala. Nah, habis dah cerita pasal keren. Sekarang baru kita nak masuk cerita apa tadi kita kata? Lembu. Boleh? Sekarang dah 20% berpindah. Buat 10 dah. Buat 12 dah. Tak apa mana yang dapat. Ya, mana yang dapat, insyaAllah kalau tak selesai macam biasa, mudah-mudahan minggu depan Allah panjangkan umur kita bertemu pukul kita sampai. Kita tengok ayat 67, 68 dan seterusnya. Firman Allah ini. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sampai situ dulu. Teringatlah 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah perintahkan kamu an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kamu sembelih seekor lembu betina. Maknanya Nabi Musa alaihissalam sampaikan, kaum sekalian, dengar di sini ada perintah daripada Allah. Allah suruh kamu sembelih seekor lembu betina. Senang? Qalu, mereka jawab balik, Atattakhiduna huzwa. Musa, kalau senang-senang ingat kita ni boleh buat main-main ke? Atattakhiduna huzwa, main-main ke? Nanti kita akan lihat habis cerita pasal sembelih lembu ni. Nanti kat ujung ada cerita apa sebabnya, kenapa datang perintah suruh sembelih lembu, dan kenapa Bani Israel boleh respon macam ni. Kata dengan Musa, Musa, kau ingat kita boleh senang-senang buat kita main-main ke? Atattakhiduna huzwa. Kenapa dia kata macam tu? Kita lihat nanti kemudian kita akan jumpa ayatnya. Qala, Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Alhamdulillah. Tak mungkin kata Musa, aku minal jahilin, bahawa aku ni jadi orang bodoh kan? Bila aku sampaikan, betul aku sampaikan. Kalau aku kata Allah suruh, memang Allah suruh. Kenapa kamu tak kata aku ni main-main? Aku bukan orang bodoh-bodoh. Ya. Aku billah dan aku minal jahilin. Aku ini tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil, kata Musa. Okey tak? Musa dah beri kepastian. Memang betul Allah suruh buat sembelih satu ekor lembu betina. Apa yang berlaku lepas itu? Ayat 68. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Kau pergi tanya baliklah dengan Tuhan kau. Tuhan macam itu lepas kan? Bukan kata Musa tak faham lah kalau Allah suruh macam itu. Tak faham, cuba tanya Allah balik, ataupun cuba tanya Tuhan kita balik. Kata, Musa, pergi tanya Tuhan kau. Yubayyin lana mahi, supaya Tuhan kau boleh terangkan pada kita, suruh kita sembelih lembu betina. Lembu yang apa, yang macam mana? Lembu betina yang macam mana? Maka Nabi Musa pun berkata, innahu yaqul, Allah menyebut, Allah terangkan. Kamu tanyakan atau lembu yang macam mana? Jadi Allah kata apa? Innaha baqaratun, sesungguhnya yang nak kena sembelih ni satu lembu betina. La faridun, bukan lembu tua. Wala bikrun, bukan lembu muda. Awanun baina dzalik, yang sedang-sedang saja antara tua dengan muda.
Jangan sampai saya berdangdut ya. Apa kan? Allah suruh sembelih lembu betina. Kalau tak tanya senang kan? Pergi cari mana lembu betina sembelih. Selesailah. Selesai. Allah suruh sembelih lembu betina, tak satu lembu betina kami dah sembelih. Licin lah Musa, tak faham apa lagi. Cuba tanya balik. Lembu betina yang macam mana? Oh, cakap okey, tak tahu. Ini tak boleh yang tua, tak boleh yang muda sangat. Cari yang umurnya sedang-sedang. Nah, daripada banyak lembu boleh sembelih yang betina, jadi majid sikit. Nampak tak? Fa'al ma tu'marun. Nah, pergi buat apa yang kamu diberitakan, disuruh pergi buat. Datuk Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lamunuha. Tanyalah lagi ayat nombor 9. Mereka berkata, Musa, pergi tanya dengan Tuhan kau lagi. Terangkan pada kita warna ni warna apa? Dan bagus tak tuek, tak yang terlalu muda. Tanya nak warna apa lagi tuan? Nak yang hitam manis ke? Nak yang sawo matang ke? Tak. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata, Allah kata, kalau nak tahu warnanya, innaha baqaratun safra. Warna lembu ni mesti warna kuning. Bukan kuning, bukan sembarang kuning tau. Kata Allah, faqi'un launuha, yang cerah warna kuningnya, yang memancar. Memancar warna kuningnya. Bukan kuning yang kita kata yang musang-musang, tidak ya. Kalau ada sebahagian terjemahan kata kuning tua warnanya ya. Kuning yang kuning garam, kuning yang nampak ya. Tasurrun nadhirin, yang sedap mata pemandang. Kuning-kuning cantik, bukan sembarang kuning. Tengok, daripada lembu betina, sekarang mesti lembu yang umurnya sedang-sedang. Banyak-banyak umur yang lembu umur sedang-sedang, mesti yang warnanya kuning, makin sikit. Banyak-banyak lembu kuning, bukan kuning sembarang kuning, kuning yang memang memancar warnanya, yang sedap dipandang mata. Daripada banyak jadi sikit. Pergi sebelahlah mencari, bukan susah sangat. Walaupun dah tak banyak macam gula-gula. Ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, Musa, kita tanya Tuhan kau lagi. Ini masih tak faham lah. Lembu yang macam mana sebenarnya dia dekat ni? Mahi yang macam mana? Innal baqara tashabaha alaina. Lembu yang kita nak sembelih ni, kita jadi tak pastilah. We are still very not sure, you know. Cari macam mana ni? Masih samar-samar lagi. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. InsyaAllah oleh Musa. Kau tanya lagi sekali lepas kita buat. InsyaAllah kita sudah dapat hidayah petunjuk. Nampak tak? Qala innahu yaqulu. Maka Nabi Musa berkata, innahu yaqul, Allah menyebut, innaha baqaratun, lembu yang dihendaki, lembu betina, la zalulun tuthirul harb, adalah apa ni, lembu betina yang masih belum digunakan. Untuk apa? Untuk membajak tanah. Tahu bajak tanah tak? Sebelum tanah benih kan dibajak, tanahnya digemburkan ya. Kalau lembu yang betina, umurnya sedang, kuning warnanya, kuningnya pun kuning cantik, tapi kalau dah pernah pakai untuk membajak tanah, tak boleh pakai. Yang belum digunakan untuk bajak tanah. Wala taskil harf, yang belum digunakan untuk menyiram tanam-tanaman. Kalau lembu tu dah pernah bawa yang namanya air, dibawa ke sawah, ke ladang siram, tak ada pakai. Main lembu yang masih fresh, belum pakai lagi. Orang nak cari isteri macam tidak ada. Tak nak tua sangat Ustaz, tak nak muda sangat. Warna tu warna kuning, sedap sampai matang, masih fresh lagi, belum pakai. Allah.
Musallamatun, lembunya tak boleh cacat. Kalau cacat tak boleh pakai. Kaki timpang, ekor kodok tak boleh, mesti sempurna. Musallamatun, sempurna, tidak cacat. La syiyata fiha, yang tak ada belang-belang. Maknanya kalau kuning-kuning semua, satu warna. Jangan buntutnya kuning, kakinya putih, tak nak belang-belang. Nampak tak satu warna? Lalu kaum Nabi Musa kata apa? Qalul ana ji'ta bil haqq. Oh Musa, barulah sekarang betul kau cakap. Ji'ta bil haqq, baru sekarang kau bawa yang betul kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau dah menyusahkan orang dan menyusahkan diri sendiri. Dia kalau tadi dia kata, wahai Musa, tanya jelas soalan, tanya dengan Tuhan kau. InsyaAllah lepas ni kita buat, ya kan? Bila dah menangkan macam ini, kalau yang last dah kasih, lepas tu jawabnya apa? Wahai Musa, sekarang barulah kita faham, kita buat. Dia boleh cakap, barulah betul kau cakap Musa. Nampak tak? Apa punya manusia dia kata, kamu nak komen apa? Baru betul lah sekarang kau cakap Musa. Qalul ana ji'ta bil haqq. Macam sebelum dicakap tak betul dengan Musa. Fadhabahuha, barulah kemudian mereka sembelih lembu tersebut. Wa ma kanu yaf'alun, sedangkan hampir sahaja mereka tak mampu laksana. Hampir tak mampu buat, pasal nak cari unta pula. Unta tak bersatu semua malam ni. Lembu yang macam itu sifatnya, cirinya, bentuknya bukan senang. Hampir tak jumpa, hampir tak boleh buat. Tuan-tuan, kita ini kalaulah Allah dah perintahkan sesuatu, senang kita buat. Bila kita banyak soal, yang susah bukan Pak Ustaz nak jawab. Pak Ustaz tak susah, Pak Ustaz duduk jawab aja. Yang susah siapa? Yang kita nak buat ni. Dah ada perintah Allah buat. Allah suruh bayar zakat fitrah bila datang bulan Ramadan, bayar. Tanya, Ustaz, betul ke saya dengar kucing pun nak kena bayarkan zakat ni juga? Tuhan, jadi ini bukan cerita rekaan. Tak saya tanya pegawai saya kat Pejabat Mufti, tiap-tiap tahun akan ada orang telefon bulan puasa, Ustaz, betul tak kucing saya pun saya wajib bayar zakat ni? Mana ni masalah? Kalau saya nak layan macam Nabi Musa layan, susah dia. Tapi kita tak macam tu. Ustaz sabar ni dong soalan. Tapi kita ni ada masalah, ada perkara yang mudah kita buat. Jangan susah-susahkan. Tuan, satu benda saya nak sebutkan sini. Menjadi pengajaran kepada kita peringatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak kamu mudah. Yang penting sembah aku. Yang penting mentauhidkan Allah. Allah tak kamu mudah. Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Itu firman Allah sendiri. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tak nak menyusahkan. Kita nak masuk salat, masuk salat sembahyang, baru kita nak beribadat untuk mentaati perintah Allah. Tapi jangan berusah-usahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Imam dah start. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Imam dah start. Astagfirullahaladzim. Usolli fardhu zuhri. Salam. Astagfirullahaladzim. Ada tak? Allah. Lafaz betul tak? Lepas 17 kali cuba, dah betul tak? Firman kita Allah. Astagfirullahaladzim. Tak masuk juga? Tak masuk. Usolli. Start balik. Pasal dia nak masukkan yang dia belajar daripada gurunya
yang lain. Daripada mula hamzah alif Allah putus tu, tempohnya sampai ra akbar, tempoh Allahu akbar. Within that split second yang ada, kita mesti jatuhkan dalam hati kita niat yang mengandungi ada ta'arud, ada ta'yin, ada qasad, apa lagi? Mesti sebut sahaja aku solat, mesti niat solat. Mesti solat itu yang fardu, fardunya mesti yang maghribnya mesti yang 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu mesti yang makmumnya mesti yang lillahi ta'ala. Berapa banyak? Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala dalam tempoh daripada Allahu Akbar. Waktu itu kalau nak sembahyang tengah gantung dengan bini kat rumah, memang sampai tengah malam tak masuk badan. Nak masuk 7 benda teringat bini aja macam mana. Niat ini memang ada guru mengajar demikian. Kita ni jangan salah faham. Kadang-kadang ada guru bila mengajar, dia mengajar sesuatu untuk mungkin peringkat orang yang tak boleh bawa, ya kan? Tapi sebab yang dengar ni macam-macam golongan, macam-macam standard. Kalau kita masih standard yang masih susah nak bawa, jangan ambil yang complete standard yang atas. Ambil yang asas. Yang asas apa? Dia jatuhkan perkara yang mudah. Niat ni tujuannya bezakan. Yang kita nak buat ni ibadat ni adalah lain daripada ibadat yang lain. Nombor 1, kita nak solat. Jadi bila nak masukkan Allahu Akbar tu, kita niat nombor 1 aku nak solat. Solat apa? Fardu maghrib. Supaya beza daripada sunat maghrib. Maghrib ada yang sunatnya, tak yang ni yang fardu, ya kan? Fardu ada yang isya, ada yang asar, tak yang maghrib. Jadi yang salah dalam rakaat itu kalau tak masuk pun tak apa tuan. Suruh nak supaya isya 4 rakaat 4 pasaran aku yang pukul 4 wahid, isnani, salasa, arba' saja. Ia bapak lah bapak. Kata orang Jawa tu. Tuan, dalam niat solat perlu tak kita sebut berapa rakaat? Saya tanya. Tak perlu. Kenapa? Sebab yang namanya solat fardu maghrib ada tak yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Nak tentukan mesti buat yang sebut 3 tu. Tak, namanya solat fardu maghrib mesti cuma 3. Kalau orang sembahyang isya, solat fardu isya mesti berapa rakaat? Tak payah sebut, tak payah dalam hati mesti 4 rakaat, tak payah. Automatik fardu isya 4, tak payah sebut 4 rakaat. Senang. Oh, tapi Ustaz, kalau yang kasar bila kita musafir kan cuma 2. Kasar ada 4 dari itu yang kasar. Bila kita niat kasar tak payah sebut 2 rakaat kan. Saja aku solat isya kasar, tak payah sebut 2. Pasal apa? Isya kalau kasar memang 2. Apa yang Ustaz ajar mesti sebut salasa raka'atin arba'a raka'at. Kita biar niat kita sempurna tu ada peringkat. Kalau boleh masuk dalam Allah Akbar sampai 6 perkara masukkan tak ada. Saja aku solat fardu maghrib lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala bukan mesti niat masuk ketika Allah Akbar. Kau baca lagi tak fikir. Niat untuk solat cukup 3. Qasad, ta'arud dengan ta'yin. Saya aku solat fardu maghrib lillahi ta'ala. Memang kita buat kerana Allah Ta'ala, kita masuk kerana Allah Ta'ala. Kalau itu di masjid tadi niat adalah pujian mahmertur, tanya itu. Memang kita saat kita tak kerana Allah Ta'ala, ada niat yang lain Allah Ta'ala. Tapi kalau niat kita waktu nak masuk solat supaya bezakan solat kita nak buat ini dan ibadat yang lain, cukup 3. Allahu Akbar. Sebanyak itu Allahu Akbar, aku nak solat fardu maghrib. Cuma bila kita sembahyang berjamaah, kita ikut imam kat depan, kita niat ikut imam, niat sebagai makmum, kan susah sangat, ya kan?
kita kena pusatkan kalimat Allah yang bermula dan alif di kepala kita, hak di hati kita. Ada masuk dah ilmu yang bukan-bukan dah, ada alifnya